Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hinggalah mereka berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Maka apabila mereka melakukan perkara tersebut, selamatlah daripadaku darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan hak yang ditentukan oleh Islam, dan perkiraan hisab mereka terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis ini menerangkan di antara perkara-perkara utama yang ada di dalam agama kita. Ya, kalau kita lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa umirtu an uqatilan nasa, ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, ya. Perang di sini bukan semestinya membawa maksud perang bersenjata, ya. Tetapi mengajak manusia, menghadapi manusia, berhujah dengan manusia, sehinggalah manusia itu menerima dua kalimah syahadah, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Dan tuan-tuan, hak inilah yang terlalu banyak diabaikan oleh umat Islam pada hari ini, iaitu menyampaikan dua kalimah syahadah kepada manusia, ya. Kita selalu lupa betapa besarnya ganjaran mengislamkan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas utama baginda ialah menyampaikan Islam, mengajak manusia memeluk Islam, pujuk manusia agar ikut ajaran Islam, ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada bumi Makkah, daripada bumi Madinah, tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hal inilah yang kita umat Islam pada hari ini terlalu lalai daripada menyampaikannya, ya. Sebahagian golongan bukan Islam hidup bersama-sama dengan kita, ya. Tetapi kita masih gagal untuk ajak mereka kenal Islam dan akhirnya memeluk agama Islam. Kalau kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, mereka sanggup pergi beribu-ribu batu, meninggalkan sanak saudara, kaum, keluarga, ataupun terus berhijrah keluar daripada tempat tinggal mereka, ya. Dan itu juga yang dilakukan oleh para tabi'in, para tabi'in dan seterusnya, bagi memastikan manusia itu kenal akan agama Islam, ya. Sebab itu wujud pelbagai pandangan mazhab, ya, amalan yang nampak kadang-kadang saling berbeza, ya. Tetapi apa yang penting ialah mereka mengucapkan dua kalimah syahadah, ya. Kalau bukan kerana usaha generasi yang terdahulu, kita tak terima Islam, ya. Agama itu tidak sampai kepada kita, ya. Tetapi malangnya pada hari ini, usaha seperti ini, ya, seolah-olah sebahagian besarnya telah diabaikan oleh umat Islam itu sendiri, ya. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW sebut di dalam hadis ini tiga perkara. Yang pertama tentang dua kalimah syahadah, ya. Yang kedua berkaitan dengan setelah mengucap dua kalimah syahadah, antara tuntutan syahadah itu ialah mendirikan solat, dan yang ketiga menunaikan zakat, ya. Ini isu yang amat besar sebenarnya, ya. Di dalam hadis ini memberitahu kepada kita bahawa amal itu adalah sebahagian daripada iman. Amal itu membuktikan iman, dan inilah pegangan Ahlussunnah wal Jamaah,
Ya, artinya iman tanpa amal adalah iman yang kosong. Ya, iman yang kosong. Sebab itu kalau ada orang mendakwa bahawa dia tidak mendirikan solat, dia tidak menunaikan zakat, ataupun dia tidak taat kepada apa-apa hukum Allah, tapi dia berkata sudah membadai dengan dia mengucap 2 kalimah syahadah, ini iman yang kosong. Ini dakwaan yang sia-sia. Ini pandangan sebenarnya pandangan golongan Murji'ah, yang menyatakan memadai dengan mengucap 2 kalimah syahadah tanpa perlu taat kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, pandangan-pandangan seperti ini ya adalah pandangan-pandangan yang silap. Ramai kan yang tak nak taat perintah Allah, ya, sanggup cabar hukum Allah, tapi masih mendakwa dia Islam. Ya, tolak hukum hakam Al-Quran sebagai contoh. Mendakwa dia masih Islam, itu dakwaan yang palsu sebenarnya. Ya, bila kita sebut kenapa tak taat kepada hukum Allah, dia kata jangan tengok yang zahir, hati saya masih beriman tahu. Dia dah teguk botol dalam mabuk, dia kata saya masih boleh mengucap, mabuk-mabuk pun saya masih boleh mengucap lagi. Tak, itu dakwaan yang palsu. Ya, itu dakwaan yang palsu. Ya, sebab itu dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW menggambarkan bahawa ya, la yazni zani wa huwa zani wa huwa mu'min. Ya, tidak akan berzina seorang mukmin itu melainkan sewaktu dia berzina itu dia bukan mukmin. Seolah-olah sewaktu dia buat maksiat itu, iman itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibimbangi setelah itu, iman itu tidak dikembalikan kepada dia. Ya, dia buat maksiat, berterusan dalam maksiat, sehingga akhirnya iman itu hilang daripada diri dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, iman dan amal tidak boleh dipisahkan. Ya, amal itu bukti benarnya iman. Ya, bukan bererti nak suruh manusia menunjuk-nunjuk, tidak. Ya, tanpa pembuktian dari sudut amal, iman itu tidak ada maknanya. Sebab itu para sahabat Nabi SAW, sewaktu mereka berada di kota suci Makkah, mereka ditentang hebat oleh orang kafir Quraisy. Kerana mereka bukan sekadar menyebut kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi juga mereka menafikan penyembahan yang lain daripada Allah. Ya, mereka menafikan ketaatan kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mereka ditentang, mereka diperangi. Ya, orang kafir Quraisy berdoa kepada patung, berdoa kepada berhala, menyembah Lata wa Uzza dengan Hubal dan sebagainya. Ya, tetapi bila orang Islam hanya berdoa kepada Allah, menyembah kepada Allah, beribadat tidak sama dengan mereka, mereka rasa ini asing dan mereka rasa ini mesti ditentang. Ya, sebab itu kalaulah orang Islam di Makkah pada zaman awal itu sekadar mengucap 2 kalimah syahadah tanpa satu bentuk amal yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, orang kafir Quraisy takkan tentang begitu hebat. Ya, sebab dia tengok berlaku perbezaan. Hasil daripada iman itu melahirkan amal yang soleh. Hasil daripada iman itu menghasilkan penolakan terhadap maksiat. Ya, maksiat ini tuan-tuan, ya, bukan sekadar mencuri, merompak sahaja, tidak. Maksiat itu juga membawa maksud tidak melakukan titah perintah Allah. Orang selalu nampak minum arak maksiat, tetapi tidak solat itu tidak dianggap sebagai maksiat. Ini masalah. Ya, tidak keluarkan zakat tidak dianggap sebagai maksiat, itu masalah. Ya, tak puasa, ya, dianggap bukan dosa, ini masalah sebenarnya. Sebab itu pemisahan antara iman dengan amal, ya, menjadi antara perbahasan utama oleh para ulama akidah untuk letakkan inikah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun akidah yang lain.
Ya, orang yang menafikan bahawa iman itu masuk dalam amal soleh, kalau terkenal dalam perbahasan milal wal nihal, ialah golongan Murji'ah dan sebahagian lagi golongan-golongan yang lain. Ya. Tapi yang penting untuk saya sebut ialah Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang bahawa iman termasuk dalamnya ialah amal. Ya, amal ialah bukti wujudnya iman itu sendiri. Ya. Sebab itu kita jangan keliru ya, dengan dakwaan sebahagian manusia memandai dia dengan mengucap 2 kalimah syahadah sudah terbukti dia beriman. Tidak. Ya, dia bukan begitu. Tetapi dalam pada itu bukan kerja kita nak mengkafirkan orang. Ya, bukan kerja kita nak kata oh, kau tak sembahyang kau kafir. Tak. Bukan kerja kita nak sebut begitu. Cuma kita perlu memahamkan manusia bahawa tanpa pembuktian amal, iman dia dianggap iman yang kosong. Iman angan-angan sahaja. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil contoh. Ya. Tentang pentingnya kita mencintai Allah dan Rasul dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Tetapi kecintaan itu mesti kecintaan yang benar. Ya, bukan kecintaan yang silap. Kita lihat golongan Nasrani sebagai contoh, orang-orang Kristian. Mereka amat mencintai Isa ibni Maryam. Ya, dan kita orang Islam juga berkewajipan mencintai Nabi Allah Isa alaihi salam sebab dia termasuk salah seorang daripada Rasul yang wajib kita beriman dan mencintainya. Tetapi apakah kecintaan kita kepada Isa AS itu sama dengan kecintaan orang Nasrani? Ya. Kita cintakan Isa AS kerana dia seorang Rasul. Dia termasuk orang yang berjaya menyampaikan risalah Allah. Dia sudah menjalankan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu maqam dan kedudukannya amat tinggi di sisi Allah. Kenapa kita cinta begitu? Kerana Allah dan Rasul suruh begitu. Tapi apa berlaku kepada orang Nasrani? Ya, mereka cintakan Isa Al-Masih sehingga Isa itu diletak setara dengan Tuhan. Apakah cinta itu benar? Tak, itu cinta yang silap. Ya, dia buat amal dalam berkasih sayang, tidak ikut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebab itu dakwaan mereka dakwaan yang sia-sia. Terlebih pun silap, terkurang pun silap. Ya, baik. Seterusnya yang kita lihat yang disebut oleh Nabi SAW di sini, ya, orang itu hendaklah mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian mendirikan solat. Ya, solat asas utama di dalam Islam. Solat bukti utama seorang itu Islam. Tak ada bukti lain yang lebih besar daripada mendirikan solat. Ya, sebab itu ya, para ulama kita menyatakan bahawa orang yang meninggalkan solat itu hukumnya kafir. Sama ada dia menafikan perintah solat ataupun sengaja ambil ringan meninggalkan solat. Ya, hukum dia bukan hukum yang kecil, hukum yang terlalu besar. Tapi kadang-kadang orang kita ni, bila dia silap buat keutamaan, ya, dia terbalik benda yang utama. Contoh, balik hari raya, ya, kita tengok masjid kita kecil kan. Kalau dia tak sempat sembahyang raya, kalau dia boleh, dia mengamuk satu kampung. Ya, sembahyang raya itu wajib ke sunat? Sunat. Dia pun tahu sembahyang raya itu sunat. Ya, tapi kalau dia tak sembahyang raya, dia menyalahkan semua orang. Sebab apa? Bila dia tak sembahyang raya, dia tak boleh sambut hari raya. Seolah-olah dianggap begitu. Silap faham beginilah yang kita takut. Tapi solat 5 waktu dia tak fikir pun. Ya. Sedangkan solat 5 waktu itulah syarat sah pembuktian dia sebagai seorang Muslim. Ya.
Okey, itu solat yang sunat. Kita ambil solat yang wajib, solat Jumaat. Ya, solat Jumaat. Saya dululah, bukan di negeri ni lah, di tempat lain, selalu hadapi masalah dengan orang-orang Islam kita yang bekerja di kilang-kilang sebagai contoh. Ya, akan datang komplain, pihak pengurusan kilang tak bagi mereka solat Jumaat. Sebab apa? Dia katakan Nabi sebut dalam hadis yang sebenarnya tidak sahih. Ya, siapa tinggalkan Jumaat 3 kali akan dicap dalam hati dia sebagai seorang yang fasik atau kafir. Hadis itu tidak sahih sebenarnya. Ya, jadi nak suruh kita berlawan dengan pihak kilang untuk fight biar mereka pada hari Jumaat itu boleh solat Jumaat. Kita panggillah pihak pengurusan kilang, kita tanya kenapa tak benarkan orang Islam pergi. Baru kita dapat berita sebenar. Kadang ada sebahagian tu bukan tiap-tiap Jumaat dia kena shift waktu solat Jumaat. Ya. Sebab shift itu akan 8 jam tu akan berbeza pada setiap minggu. Pertama, yang kedua, ya, ada juga yang sibuk nak solat Jumaat, tapi solat 5 waktu dia orang tak kisah pun. Ya, kita tak nafikan, ya, qaul yang paling sahih solat Jumaat itu fardu ain. Bagi yang mendengar azannya, dia bermukim, dia tidak bermusafir, dia tidak ada rukhsah yang menjatuhkan hukum Jumaat kepada dia, dia kena solat Jumaat. Tapi yang ni dia kata duk sibuk solat Jumaat ni 5 waktu, bukan minta tengok depan ni solat. Ya. Kemudian yang ketiga, dia bila keluar solat Jumaat sampai 2 jam. Orang kat kilang pun tahu solat Jumaat tu paling setengah jam, ataupun bagilah 1 jam, ini sampai 2 jam. Ini apa cerita orang Islam sampai tahap macam tu, tidak amanah dalam pekerjaan dia. Ya. Jadi yang saya nak sebut ialah asas utama dalam Islam solat tu sendiri ialah solat 5 waktu. Ya, bukan solat-solat lain tambahan-tambahan tu. Sebab itu kita lihat dalam hadis qudsi, ya, Allah Azza wa Jalla berfirman bahawa, ya, tidak ada amalan seorang hamba yang Allah suka hamba yang melakukannya daripada melakukan amalan yang difardukan. Allah cinta kepada hamba bila hamba tu buat benda yang wajib. Ya. Tapi yang kita suka buat ialah benda yang sunat. Ya. Solat fardu, kalau imam baca panjang sikit, mulalah dia nak bermasam muka dengan imam lepas tu. Tapi tarawih, bila imam baca pendek, apa imam ni tak standard. Kita nak tarawih baca 1 juz tu, memang bagus lah. Tapi cuba kalau 5 waktu tu imam baca 1 juz, mesti tak lama lepas tu imam tu terbang. Ya. Yang saya nak sebut soal prioriti kita dalam ibadat itu bagaimana? Sebab agama dah letakkan asas. Dalam hadis qudsi tadi, Allah Azza wa Jalla menyebut, ya, bila hamba-Ku buat benda yang difardukan kepadanya, Aku akan mencintai hamba-Ku. Ya. Setelah itu baru Allah Ta'ala sebut, bila hamba-Ku melakukan perkara-perkara yang sunat, Aku akan lebih cinta kepada dia. Tapi sebelum lebih cinta tu, kena ada cinta dulu. Ya, lebihkan yang sunat. Apatah lagi kalau direka-reka pula yang sunat. Ini lagi masalah. Ya, beberapa hari lepas ada nisfu Sya'ban kan. Belum lagi akan datang apa ni, Isra' Mi'raj. Ada pula nanti yang kata ada semayang sunat Isra' Mi'raj. Bahana pula kita. Ya, berapa sunat-sunat Isra' Mi'raj? 50 waktu dia kata. Yang tu solat asar yang Allah bagikan Nabi Muhammad tu. Ini karut-marut nanti. Sekejap lagi masuk bulan Sya'ban, ada pula solat sunat nisfu Sya'ban. Ya, sebagian yang mendakwa itulah solat al-gharaib, ya, yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', antara perkara-perkara bid'ah yang amat dibenci di dalam agama. Benda yang Allah tak sebut, Rasul tak sebut, maka jangan buat.
Ya, benda yang asas solat 5 waktu, yang tu yang kena dijaga, kena pegang betul-betul. Sehingga dalam agama kita tidak ada penguzuran langsung untuk meninggalkan solat fardu. Kalau mampu berdiri, berdiri. Mampu duduk, tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Tak mampu baring, gunakan isyarat. Dah tak mampu gunakan isyarat, dah rufi'al qalam dah tak masuk buku dah kawan tu. Pakai isyarat pun dah tak mampu, artinya kawan tu beli kain kapan awal lah pun tak apa dah. Memang dia tunggu masa dia. Dah tak ada taklif dah pada masa itu. Tapi tidak ada langsung keringanan terhadap dirinya. Musafir sekalipun tak ada keringanan langsung. Sebab itu diberikan sedikit rukhsah untuk melakukan jamak dan qasar. Perang sekalipun tak boleh tinggal. Ada solat dalam keadaan perang. Ya, apa lagi? Berlaku bencana alam. Ya, 3 minggu lepas ada kawan-kawan di Perth, Australia, ada orang kena taufan, tanya, boleh tak dia orang solat jamak dalam keadaan seperti itu? Ya, sebab kalaulah masjid itu tidak dihidupkan jamaah dia, ya, maka jamaah seolah-olah mati pada musim bencana alam. Hari ini juga berlaku di Hiroshima, katanya berlaku taufan yang besar. Dijangka berlaku dalam waktu isyak. Boleh tak dia orang jamak isyak itu dalam waktu maghrib? Kita katakan boleh untuk memastikan jamaah itu wujud dalam masjid. Ya, tapi untuk yang pergi masjid, ialah yang duduk kat rumah tu solat macam biasa. Yang kita nak sebut ialah betapa besarnya kedudukan solat fardu dalam agama kita. Tak ada keringanan langsung. Tak ada rukhsah langsung, tak boleh cuti langsung. Sebab tu kalau ada orang lelaki cuti solat 5 waktu, bawa pergi hospital kena cek. Kok dia dah berubah jadi perempuan. Mana kita tahu kan? Ada spesies baru ke apa kan? Tapi tak mungkin perkara seperti itu akan berlaku. Ya. Sebab itu tuan-tuan, ya, kita berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, ya, yang disahihkan oleh al-Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan perjanjian di antara kami dan di antara manusia ialah dirikan solat. Barang siapa meninggalkannya, sesungguhnya dia sudah kufur. Waliyahzubillah. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak kita, zuriat keturunan kita, dia mula rosak bila dia abaikan solat. Ya, bila dia mula abaikan solat, dia akan mudah terpengaruh dengan maksiat. Dia akan mudah untuk tenggelam dalam dosa. Ya, tapi bila dia solat, sekurang-kurangnya dia ingat kepada Allah. Ya, sekurang-kurangnya dalam 5 waktu itu dia ada break sekejap. Dia diingatkan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar dikurangkan lagi maksiat dia, dikurangkan segala dosa dan pelanggaran dia terhadap Allah, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas zaman baginda. Ya. Apa yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang besarnya pengertian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini berkaitan dengan solat dan zakat. Ya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, sebahagian daripada orang-orang Arab di semenanjung Arab, terutama yang di sebelah timur, mula, ya, keluar kata-kata, ya, Muhammad sudah mati. Ya, dulu kami serahkan zakat kepada Muhammad, ya, dan bila Muhammad sudah mati, kami tak perlu bagi dah. Ya. Pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, mereka menganggap tidak layak seperti kelayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, melihat penolakan mutlak, ya,
daripada mereka Bani Hanifah dan sebagainya yang berada di timur daripada Madinah itu, ya, yang menolak untuk membayar zakat, Abu Bakar ambil keputusan untuk menghantar tentera memerangi mereka. Waktu itu Abu Bakar baru sahaja dia bai'ah menjadi khalifah. Ya. Tentera Usamah juga baru sahaja dihantar untuk meneruskan misi setelah peperangan Yarmouk dan peperangan Mu'tah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian tentera dah dihantar ke sempadan Rom. Abu Bakar minta diwujudkan lagi tentera untuk dihantar ke timur menghadapi orang-orang Arab yang murtad. Para sahabat rasa bimbang, strategi itu tidak benar. Ya, para sahabat bimbang, termasuk Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pembantu utama pun bimbang. Ya, yang lain mula kata, wahai Abu Bakar, tak boleh tangguh ke? Ya. Bila dah ramai semua seolah-olah bersetuju dengan pandangan itu, Umar pun berkata kepada Abu Bakar, kita tak boleh bincang ke perkara ini. Ya. Abu Bakar yang biasanya bersikap lemah lembut, ya, biasanya dia seorang yang amat tenang, tiba-tiba pada hari itu, ya, dia jadi amat marah. Antara orang yang dia amat marah pada hari itu ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu. Sebab dia lihat para sahabat seolah-olah terlalu bimbang. Nabi baru wafat, kamu baru jadi pemerintah, tiba-tiba berani nak buat kerja kat luar. Sepatut strateginya perkukuhkan dalam negara dahulu. Tapi Abu Bakar lihat perkara itu bukan perkara yang besar. Perkara yang lebih besar ialah bila ada manusia menolak rukun daripada rukun Islam. Ya. Sehingga Abu Bakar kata kepada Umar, seolah-olah menunjukkan Umar itu seorang penakut. Dia kata, ya Umar, ya, akhawwarun ajabbarun fil jahiliyah, khawwarun fil Islam. Ya, dia keluar perkataan, awahun ya Umar, kau juga macam tu wahai Umar. Waktu jahiliyah dulu bukan main lagi samsen, bila dah Islam jadi penakut tong kosong. Umar terkejut dengan Abu Bakar cakap begitu. Dan Abu Bakar meneruskan kata-katanya, dia kata, ya, bagaimana aku tidak memerangi orang yang membezakan antara solat dengan zakat, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang kita bacakan pada hari ini, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Kata Abu Bakar, kalau mereka membezakan antara perintah solat dan zakat, aku pasti memerangi mereka. Kalaulah mereka enggan menyerahkan hatta tali ikatan unta itu sebagai zakatnya pun, aku akan memerangi mereka. Setengah riwayat kata, kalaulah zakat itu sekadar seekor anak unta sekalipun, kalau diorang tak serahkan, aku akan memerangi mereka. Dan ijtihad Abu Bakar itu benar. Ya, dihantar Khalid bin Al-Walid menyerang, ya, mereka yang berada di Yamamah, dari kalangan Bani Hanifah dan sebagainya. Ya, kalau mereka tak serang lebih awal, ini akan jadi pemberontak yang akan menghancurkan negara Islam. Ya, sebab mereka sudah menafikan antara rukun daripada rukun Islam yang utama. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, di sinilah kita lihat bahawa, ya, dua kalimah syahadah itu bukanlah semata-mata jaminan yang akan menyelamatkan manusia daripada masuk dalam neraka. Ia juga bukan semata-mata jaminan darah seorang manusia itu selamat. Ya, dia mesti bukti dua kalimah syahadah, dirikan solat dan tunaikan zakat. Ya, sebab dua kalimah syahadah itu janji kepada Allah, ya. Solat itu pembuktian ketaatan kepada Allah, kemudian menunaikan zakat itu menunaikan hak Allah sebenarnya. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut zakat, zakat ini hak Allah yang ada dalam harta kita.
Ya. Bukan berarti bila kita bayar zakat tu kita nak bagi tahu kat orang, saya baik tahu saya bayar zakat. Dah. Kita bayar benda yang bukan hak kita. Itu hak Allah yang ada dalam harta kita. Hak orang fakir miskin, ya, yang Allah letakkan dalam harta kita. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Dan di dalam harta mereka itu ada hak bagi orang yang meminta-minta dan orang yang tidak mendapat harta yang dikurniakan oleh Allah. Sebab itu kita yang serahkan zakat, ya, kita menunaikan hak Allah. Ya, kita menunaikan hak Allah sebenarnya. Sebab itu orang yang mengeluarkan zakat berapa banyak sekalipun dia tak patut bangga. Ya, dia tak patut bangga. Dia hanya boleh bangga kerana dia tunaikan hak Allah. Ya, dan sepatutnya zakat itu dibagi lebih daripada kadar yang sepatutnya. Ya, kita tak nafi, ya, kalau zakat harta 2.5%. Ya. Tapi betul ke kira ada keseluruhan harta dia 2.5%? Boleh jadi lebih. Sebab itu zakat itu dipanggil sebagai sedekah yang wajib. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ambillah daripada harta mereka sedekah. Para ulama tafsir sebut sedekah di sini membawa maksud zakat yang merupakan sedekah yang wajib. Ya, yang mana sedekah itulah yang akan membersihkan harta mereka dan menyucikan hati mereka. Sebab itu di samping sedekah yang wajib yang berupa zakat, sedekah yang sunat juga kena buat. Ya, sedekah yang sunat, ya, yang selalu kita bagi sama ada ke masjid, kepada orang yang meminta, kepada sanak saudara yang tak ada kemampuan, kepada sahabat handa yang memerlukan bantuan. Itu sedekah-sedekah yang kita keluarkan untuk membersihkan harta kita daripada hak yang bukan hak kita. Tuan-tuan, rezeki yang Allah bagi ni kepada kita amanah. Amanah. Apa yang kita dapat dalam dunia ni semuanya amanah. Mana ada orang lahir keluar daripada perut ibunya bawa emas 2 kilo ke 3 kilo ke? Tak ada. Semuanya keluar togel. Tak ada yang lebih daripada itu. Ya. Baik hamba rakyat ke, baik raja ke, tak ada raja keluar bawa sekali mahkota dia, tak ada. Ya. Semuanya keluar dalam keadaan tak pakai surat benar. Ya. Apa yang dia peroleh daripada itu, dia dapat daripada mana? Itu amanah Allah kepadanya. Ya. Lahir je anak tu, dia tak bawa apa nasib dia. Dia tak bagi tahu kat kita apa nasib dia. Yang ni lahir akan jadi raja. Yang ni lahir jadi hartawan. Yang ni lahir papa kedana. Kerana dia lahir papa kedana, baik kita sembelih dia awak, buang nampak dia. Tak ada. Tak ada siapa tahu rezeki dia. Ya. Sebab itu bila dia dapat rezeki, dia kena tahu itu amanah Allah. Ya. Dan sebagai mensyukuri amanah Allah itu, serahkan balik hak itu kepada Allah. Yang kita sedekahkan itu yang kekal, itu yang kita dapat balik pada hari akhirat kelak. Yang kita bantu orang dan sebagainya, itu kita akan dapat balik berganda-ganda. Yang kita makan, minum, kita bedal, belasah, apa itu tak balik. Iaitu masuk perut, keluar masuk dalam bilik air, habis tak kata. Ya, tidak. Tak lebih daripada itu. Ya, pakaian yang kita pakai tak kata lah, habis-habis. Tapi pakaian yang kita bagi kat orang, itu kita akan dapat balik besok, pada hari yang kita tak ada pakaian. Ya. Sebab itu bila kita sebut manusia, ya, Allah bagi rezeki, rezeki itu amanah. Kita tengok 2-3 hari lepas kan, ya, meninggalnya Amir Naif, ya, apa nama ni, putera mahkota Arab Saudi. Antara manusia yang paling berkuasa, harta cukup banyak. Bilion untuk harta seorang manusia yang seperti itu. Ya, meninggal umur 77 tahun. Ya, jadi Menteri Dalam Negeri hampir 40 tahun.
memegang jawatan lebih daripada setengah abad. Harta cukup banyak. Tapi bila meninggal dunia, kita tengok jenazah dia kan, bagi yang tengok. Bungkus macam tu je. Tak ada penutup pun. Kain kafan putih, lepas tu balut dengan abaya coklat dia je. Itu saja. Tapi orang kita mati pun nak belagak kan. Letaklah bunga mangga lah, apalah. Kalau jadi pengantin tak apa juga kan. Ini pengantin masuk dalam lubang tanah, dihias dengan macam-macam perhiasan. Tidak. Sunnah Nabi macam itulah bawa jenazah. Sebahagian para ulama kerohanian seperti Al-Imam Al-Ghazali, beliau sebut kenapa dibawa jenazah seperti itu, agar tunjuk kepada Allah hamba itu dhaif, hamba itu miskin, hamba itu sentiasa mengharapkan rahmat Allah, balik hanya membawa beberapa helai kain. Tak ada yang boleh menyelamatkan dia kecuali rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi orang kita pula berpandangan mayat itu kena tutup, kena payung lah, apalah. Lepas tu payung tu pula dah letak dalam kubur, payung tu pula kena payung lagi atas kubur dia. Nak payung apa kita pun tak tahu. Dah lah benda yang Nabi tak suruh, membazir pula tu. Macam mana nak dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak mungkin dapat rahmat Allah. Manusia lahir keluar daripada perut ibunya miskin, tak ada apa. Sebab itu barangkali bayi itu lahir dia menangis. Dia harapkan rahmat Allah untuk dirinya. Dan bila dia mati pun dia menangis. Dia takut dia tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. So itu tuan-tuan, kalau kita lihat perjalanan yang seperti ini dan tuntutan agama kepada kita, Allah minta kepada kita tak banyak. Kalau dalam hadis ini 3 benda je yang kita nak jaga. Jaga apa? Jaga 2 kalimah syahadah. Jangan kufur kepada Allah, jangan syirik kepada Allah. Akidah tu jaga betul-betul. Akidah bukan benda yang perlu kita buat. Akidah ialah sikap kita dalam menghadapi sesuatu. Bila ada hajat, apa patut kita buat? Minta kepada Allah. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, kalau tak silap saya hadis Bilal dalam perkara ini, Nabi kata bila seorang hamba itu ada hajat kepada Tuhannya, apa yang patut dia buat? Ambillah wuduk yang terbaik, dirikan 2 rakaat yang terbaik. Setelah itu mintalah apa sahaja, nescaya Allah kabulkan doa. Bukan macam setengah tepat kan. Kadang-kadang dah merebak tempat kita. Bila ada hajat, panggil solat hajat perdana. Bila pula minggu depan, tiba-tiba ajal dia tak sampai minggu depan. Ada hajat, Nabi sebut ambil wuduk yang terbaik, dirikan 2 rakaat yang terbaik. Setelah itu minta apa saja, Allah akan kabulkan. Itu saja kaifiat dia. Kadang-kadang manusia ni bila dia tengok kaifiat begitu, tak gelema lah kaifiat macam tu. Maka direkalah macam-macam kaifiat. Setelah salam, sujudlah sekali lagi. Tambah pula sujud dia. Ada semayang sujud 3 kali. Dah salam, sujud sekali lagi. Kemudian dia tentu pula apa nak baca dalam sujud tu. Sedangkan bacaan dalam sujud itu tidak lebih daripada tasbih memuji Allah. Subhana rabbiyal a'la. Daripada ayat sabbihisma rabbikal a'la, diletakkan dalam sujud kita bacaan itu. Tiba-tiba dia reka lagi. Bila kita solat hajat tu kena baca lain. Selawat 7 kali. Apa lagi? Rabbana atina 7 kali, la ilaha illa anta 7 kali. Saya mengajar pula ni kan ada yang ikut pula. Jangan ikut, tetap betul.
Kita nak teruskan. Lepas tu mintalah apa saja. Dah. Buat macam yang Nabi suruh. Saya sebut tadi mungkin ada kata tak standard lah cara tu. Kalau begitu solat 5 waktu kita tak standard Sedangkan solat 5 waktu itulah tiang agama kita, asas kepada agama kita. Ya, bila direka perkara yang lain, ini yang menyebabkan amalan kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan yang tidak benar. Ya, amalan yang tidak menepati kehendak agama. Itu solat. Masuk lagi cerita tentang zakat. Ya, zakat ini apa sebenarnya tuan-tuan? Saya sebut tadi zakat itu ialah hak orang fakir dan hak orang miskin. Sehingga Nabi SAW sebut kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, apabila Muaz diutus oleh Rasulullah SAW menjadi gubernurnya di Yaman, ya, Nabi kata beritahukan kepada mereka untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau mereka terima, ya, beritahukan mereka Allah fardukan kepada mereka solat. Kalau mereka terima, beritahukan kepada mereka bahawa Allah memerintahkan agar dia ambil harta pada si kaya untuk diberi kepada yang fakir dan miskin. Sebab itu para ulama sebut kepada kita bahawa, ya, keutamaan hak zakat itu ialah fuqara dan masakin. Ya. Tetapi dalam pada itu kita kena faham apa itu duit zakat. Duit zakat ni duit lebihan harta yang kotor untuk membersihkan harta yang kotor. Sebab itu pada zaman generasi awal, walaupun dia layak terima zakat, dia orang tak nak terima zakat. Dia malu nak terima zakat. Tetapi generasi yang akhir ni, kalau dia tak dapat, dia bising. Ataupun dia tak layak pun, dia cuba melayak-layakkan diri dia juga. Ya. Lupa konsep al-yadul ulia khairun minal yadis sufla. Tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang meminta. Dan ini masalah orang kita. Jiwa hamba itu terlalu dalam sangat. Ya. Maruah diri itu terlalu lekeh sangat. Menganggap bila dia menerima sesuatu tu dia hebat. Tidak. Ya, yang memberi itu yang hebat. Walaupun lepas dia bagi itu poket dia kosong. Nabi SAW selalu bagi kepada orang. Balik ke rumah dia, dia tanya kepada Aisyah, ada tak barang apa untuk dimasak pada hari ini? Aisyah kata tak ada ya Rasulullah. Nabi kata kalau macam tu aku puasa pada hari ini. Orang rumah kat belakang tu, kalau suami tanya macam tu kan selamat. Ada benda nak masak ini tak ada, abang puasa lah, selamat. Ini dah ada benda tak nak masak, tak ada. Kau tak pandai jaga lelaki. Itu pula dia cakap. Ya, para sahabat sentiasa bagi pada orang. Umar sewaktu dia jadi khalifah, ya, antara gubernur dia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya, Umar hantar risik. Umar dapat tahu Salman, ya, Salman Al-Farisi hanya memiliki 2 helai baju. Sehelai untuk isterinya, sehelai untuk dia sendiri apabila dia keluar di dalam rumahnya. Ya, dia hanya makan roti dengan garam sahaja. Umar panggil Salman. Salman waktu itu gubernur di Madain, gubernur yang jaga kawasan Iran pada hari ini, antara kawasan yang dikuasai oleh orang Islam yang mempunyai pendapatan paling banyak. Sebab zaman Umar keadaan Parsi jatuh, dan mereka mewarisi sebuah negara yang amat kaya. Tetapi gubernur dia ada baju 2 helai. Sekali-sekali dia makan daging, bukan benda kebiasaan. Umar panggil Salman. Ya, Umar kata, wahai Salman, aku nak tanya kamu satu soalan. Yang aku tahu kamu tak suka dengan soalan itu.
Umar kata sampai hati kamu duk makan roti dengan garam je, dan sampai hati kamu hanya memiliki 2 pakaian saja. Sedangkan aku dah bagi begini kepada kamu. Salman kata, aku suka kehidupan seperti itu. Dan kalau kamu tak suka, tak apalah, aku akan kekal. Umar bagi gaji kepada Salman 5,000 dirham sebulan. Jangan kira 5,000 yang ada pada hari ni. 5,000 ringgit hari ni melintas di dalam akaun kita. Melintas 25 hari bulan, 10 hari bulan dah habis dah. Masuk 11 sampai 25 berikutnya melilau mata kita. Apa pula nak belanja lepas ni? Bagi kepada Salman 5,000 dirham. Tiap kali dia dapat duit tu, dia panggil orang fakir. Dia bagi seorang. Sehingga tinggal baki dalam dia ialah duit yang dah pecah. Duit-duit kecil dia tinggal dalam tangan dia. Kenapa mereka buat begitu? Mereka tahu ini semua adalah amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada mereka sebagai suatu jalan nak bantu orang lain. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita lihat hadis ini juga, kita melihat tentang, ada berapa minit lagi? Dia dah bergerak-gerak dah berapa minit, kalau tak sedar. Kita melihat bahawa walaupun ada manusia yang kita sebut tadilah melakukan sebahagian amalan yang bid'ah, ataupun membuat suatu perkara yang mungkin bertentangan dengan ketentuan agama, saya sebut bukan kerja kita untuk membid'ahkan mereka. Kita hanya memberitahu amalan ini Nabi tak buat, amalan ini penambahan dalam agama. Bila dia buat, bukan kerja kita, jangan, ini ahli bid'ah, bukan kerja kita. Ataupun orang itu tak solat, kita kata orang macam ni, orang ni kafir ni, pasal apa semalam dia tak solat? Bukan kerja kita. Kita hanya bertanggungjawab menjelaskan kepada manusia, siapa tinggal solat, dibimbangi dia jatuh kufur. Siapa tambah amalan solat yang di luar daripada yang diajar oleh Nabi SAW, kita bimbang perbuatan itu membawa kepada bid'ah yang dicela dalam agama. Ada pun yang membuat kalau tak nak mendengar nasihat dan pandangan, urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan urusan kita untuk masukkan dalam senarai. Oh, dia ni ahli bid'ah, masuk dah, tambah lagi dah seorang. Tak, bukan kerja kita. Kerja kita bagi penjelasan, mendakwahkan manusia dengan cara yang terbaik. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahawa kita menilai manusia berdasarkan perkara yang zahir. Dia ahli ibadat, dia solat, dia tunaikan zakat, dia tunaikan hak Allah, dia tunaikan hak Rasul, dia tunaikan hak manusia, dia beriman insya-Allah. Hati dia bukan urusan kita. Kita tengok dia solat sentiasa berebut saf hadapan. Jangan pula kita kata riak tu, bukan kerja kita. Dia dah solat, suka duduk depan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan dia. Ataupun kalau dia solat, dia suka saf belakang, kita pula tuduh macam-macam. Bukan kerja kita. Penerimaan amal itu kerja Allah. Sebab Nabi sebut banyak perkara yang zahir. Nabi sebut, kalau kamu tengok seorang itu pergi solat berjamaah ke masjid, ketahuilah bahawa sesungguhnya termasuk orang yang mukmin. Nabi sebut cukup. Apa tujuan dia ke masjid itu bukan kerja kita. Jangan pula kita kata dia pergi masjid selalu tu dia nak jadi tok imam pun. Bukan kerja kita. Kadang-kadang kita tengok barangkali ada kelemahan dalam solat dia, bukan kerja kita untuk nilai. Kerja kita bantu memperkemaskan amal manusia. Hari ini manusia suka sangat, bahasa mudahnya selok hati orang. Dia tahu, dia boleh baca perasaan manusia. Ini perbuatan yang amat silap sebenarnya. Zahirnya orang itu mendirikan solat, menunaikan perintah Allah, dia mukmin, cukup.
Ya, adapun perkara-perkara lain itu bukan urusan kita. Ataupun barangkali ada setengah dia solat, dia ahli ibadat dan sebagainya, tunaikan titah perintah Allah, dalam setengah keadaan mungkin dia buat maksiat. Ya, maksiat itu tidak akan merosakkan amalnya. Maksiat dosa, ya dosa, kita tak nafikan. Ya, tetapi bukan kerana dosa itu untuk kita kata dia fasik lah, dia ahli neraka lah dan sebagainya. Tidak. Kalau zahir dia mengucap 2 kalimah syahadah, tunaikan solat, kemudian tunaikan zakat, ya, taat akan titah perintah Allah yang lain, maka dalam keadaan itu dia kekal sebagai seorang muslim mukmin. Yang kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita dan diri dia, ya, di hari kiamat kelak. Yang akhir sekali tuan-tuan, yang kita lihat di sini, saya cerita tentang Omar, tentang Abu Bakar tadi, tentang soal orang-orang yang enggan membayar zakat. Dalam hal ini kita lihat para sahabat juga ada khilaf dalam beberapa urusan. Ya, perkara-perkara cabang seperti itu mereka khilaf. Tetapi dalam perkara asas seperti perkara akidah, ya, seperti perkara rukun Islam, perkara rukun iman, mereka tak ada khilaf dalam perkara itu. Ya, kalau ada khilaf tadi pun mereka hanya khilaf dalam orang tak bayar zakat ni boleh tak diperangi. Ya, orang yang tak bayar zakat ini jatuh murtad ataupun tidak, ada sedikit khilaf di situ. Ya, tetapi dari soal wajibnya mengeluarkan zakat, wajibnya solat 5 waktu, wajibnya mengucap 2 kalimah syahadah, wajibnya jaga kesatuan, mereka tidak ada khilaf dalam perkara seperti ini. Apatah lagi dalam urusan-urusan akidah, mereka tidak ada khilaf dalam perkara seperti itu. Sebab itu kita sebut khilaf dalam perkara yang furu', kalau ada asas hujah dia, khilaf itu diakui. Tapi kalau khilaf hatta dalam furu' sekalipun tak ada hujah, itu khilaf yang tertolak. Tak kata pasal apa kita khilaf, ini ada pandangan ulama. Kita tanya balik, pandangan itu ada hadis ke tidak? Tak ada. Sedangkan pandangan yang berlawanan itu ada nas Quran dan hadis, khilaf itu tidak diakui. Khilaf hanya diakui kalau ada nas pada kedua-dua perkara berkenaan. Kerana kita menghormati kedua-dua nas berkenaan, terserahlah kepada masing-masing untuk memilih mana satu pandangan yang dirasakan, ya, lebih hampir kepada kebenaran. Saya rasa memadai sekadar itu untuk kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi lagi ruang kepada kita pada masa yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran ucapkan kepada sahib jemaah di kerajaan itu atas